Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah belajar mengenai pengenalan olahraga pada sesi pembelajaran yang lepas. Jadi, hari ini kita akan masuk pada subtopik lari pecut. Untuk pengetahuan kamu, dalam topik olahraga kita akan belajar 3 acara, iaitu acara larian, lompat tinggi dan juga lontar peluru. Okey. Jadi kita akan belajar pengenalan dahulu mengenai larian pecut. Okey. Lari pecut menggunakan blok permulaan dalam dia punya acara. Kita boleh tengok dekat gambar ni. Itu adalah blok permulaan. Apakah kegunaan blok permulaan? Adalah untuk membantu pelari untuk mendapatkan kuasa eksplosif semasa memulakan larian. Okey, yang ketiga adalah tolakan kaki ke belakang pada blok permulaan akan menghasilkan satu daya aksi dan reaksi. Dan juga penerangan sekali ini, semakin kuat kaki blok menolak, semakin kuat kaki menolak blok, semakin kuat daya eksplosif akan berhasil. Okey, ini adalah kedudukan yang perlu kita ketahui dalam acara larian. Okey, kalau ini penting sebab ini adalah peraturan. Kalau tak buat cara yang dinyatakan ni, boleh dikira foul dan penyertaan pemain boleh dibatalkan. Penyertaan peserta ada 3, iaitu kedudukan kegarisan, kedudukan sedia dan berlepas dari blok permulaan. Jadi kita tengok kedudukan kegarisan dia. Okey, badan dibongkokkan, kepala selari dengan kedudukan badan, mata memandang ke garisan permulaan. Okey. Jadi penerangan yang kedua, blok permulaan diletakkan 1 atau 1.5 tapak kaki ke belakang garisan permulaan mengikut kesesuaian. Okey, ikut kesesuaian kaki pemain. Kalau dia tertinggi, dia kena belakang lagi lah. Okey. Jadi kaki dominan berada di hadapan, lutut kaki belakang menyentuh track larian. Macam ni. Ni maksudnya kaki dominan dia belah kiri sana lah. Sebab dia dekat depan kan. So kaki belakang lututnya berada di atas track larian ni. Okey, penerangan seterusnya, jarak antara kedua-dua belah tangan dibuka seluas bahu. Tengok anak panah kuning tu. Okey, dia. Okey. Lepas tu kedudukan seterusnya adalah kedudukan sedia. Okey, ni pinggangnya diangkat, naikkan punggung melebihi paras bahu dan gerakkan bahu ke hadapan. Pusat graviti dan berat badan dipindahkan ke bahagian bahu. Ini dipindahkan ke depan dan mata masih lagi memandang ke garisan permulaan. Kemudian kedudukan berlepas dari blok permulaan. Apabila mendengar isyarat mula, biasanya isyarat mula dipakai apa? Dia akan pakai pistol angin tu kan, untuk meletup. Tengok bendera lepas ke, mata kena tengok dekat mobil ke, tak ada. Dia dengar bunyi je. Sebab tu mata dia tengok dekat garisan permulaan saja, tak payah tengok tempat lain. Okey, bila berlepas saja, tolak kedua-dua kaki dari blok permulaan dengan pantas dan kuat. Okey. So, kenapa kaki dominan kena letak depan tadi dia cakap? Sebab kaki dominan tu yang akan melonjakkan badan dia. Okey. Yang belakang ni dia akan hayun ke depan. Macam tu. So bila dia hayun ke depan, momentum akan terjadi. So lonjakan kaki dominan ni akan jadi lebih kuat. So dia akan lebih melonjak ke depan. Okey. Peraturan berlepas, kalau ada peserta yang dia lari dulu sebelum pengadil tembak kan, itu akan dikira batal lah. Jadi peserta tu akan diberi amaran dan dia akan start semula semua orang. Tapi kalau kesalahan tu dibuat berulang kali, penyertaan peserta akan terus dibatalkan dan tak boleh bertanding. Alright, so kita tengok larian seterusnya adalah larian berganti-ganti.
ada beberapa cara mengikut jarak, iaitu 4x100, 4x200, 4x400. Okey. Dalam acara ini, murid perlu menguasai gaya pertukaran baton. Okey, cara berlepas sama macam larian pecut, tapi kali ini dia berlari dalam satu pasukan. Dia kena tukar-tukar orang. Jadi apakah cara pertukaran baton? Ada dua cara, iaitu gaya tanpa visual dan juga gaya visual. Kalau gaya tanpa visual, kebanyakannya guna pada acara 4x100. Ni sebab dia nak cepat. Nak cepat, dia tak nak tengok belakang. Zon pertukaran baton adalah sepanjang 20 meter. Apakah tujuan dia 20 meter ni? Sebab kalau dia 100 meter je. Kalau dia lebihkan 30 ke 40 meter ke, baik yang lari kat belakang tu dia terus dia lari, tak payah nak tukar baton. Macam tu maksudnya. Dan kenapa juga dia set 20 meter? Supaya player ataupun peserta tidak mengambil kesempatan untuk lari lebih jarak. Contohlah, pelari yang nombor 2 ni dia nak pass kat nombor 3, tapi pelari nombor 2 ni dia lari laju. So yang nombor 3 ni dia lari sampai dah makan 50-60 meter, baru dia nak passkan dekat kawan dia. Tak boleh lah macam tu. Okay, so apakah cara-cara untuk pass baton? Kita tengok penerangan dia kat sini. Pelari penerima baton akan memulakan larian. Okay, penerima akan lari dulu. Dan apabila pelari membawa baton melintasi tendangan, dia akan pass pada penerima. Okey, tengok penerangan yang kedua. Pelari penerima boleh berada dalam kawasan 10 meter ke belakang dari zon pertukaran baton. Itu agak-agak lah, dia tak adalah ukur betul-betul tepat, dia lebih kurang saja. Kenapa dia kena buat macam tu? Sebab dia nak ambil momentum zon pecutan. Kalau dia betul-betul diri dekat tanda tu, orang bagi baton baru dia nak lari, itu jadi lambat lah. So dia akan diri belakang sikit. Dia akan lari anak-anak dulu. Lari lari anak. Dia akan lari anak. Bila dah dekat kawan dia tu, dia terus lari. Dah ada momentum dah. Dia orang ni tak payah pakai blok permulaan tu pun. Dia orang berdiri dan bersedia je. Tak payah ke garisan apa benda tu semua, tak payah. Kalau pelari yang kedua dan seterusnya lah. Okey, ini diterangkan tanpa visual macam mana. Penerima akan menghulurkan tangan tanpa memandang ke belakang. Bila pembawa baton bagi arahan, baru dia akan angkat tangan. Biasanya akan cakap up lah kan. Kadang-kadang tu ada jerit up tu sampai satu stadium dengar. Padahal cakap dekat member dia je. Itulah. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, pertukaran baton mesti berlaku dalam zon pertukaran lebih kurang 20 meter. Okey, baton akan diletakkan betul-betul dekat tapak tangan penerima supaya tidak jatuh. Dia tak boleh jatuh. Kalau jatuh memang jadi lambat lah. Alright. Jadi pelari pembawa baton harus kekal berada di lorongnya. Kalau mula dekat lorong 2, duduklah dekat lorong 2. Kalau tak, penyertaan akan batal juga. Dia dekat lorong 2 tapi dia lari dekat lorong 1, dia makan lorong orang, tak boleh lah macam tu. Okey, kalau gaya visual pula, dia akan selalunya digunakan dalam acara 4x400 meter. Sama juga kena ada dalam zon pertukaran baton. Tapi yang lainnya, kalau dengan gaya visual, penerima tu dia akan toleh ke belakang. Dia akan tengok pembawa baton tu dah sampai ke belum. Lepas tu macam ni, tengok dia akan pandang ke belakang sambil bersedia untuk menerima baton. Okey, ni garisan untuk pelari pas baton ataupun pelari seterusnya. Ini adalah zon A, ini adalah zon B. Jadi pertukaran kena berlaku dekat dalam zon B ni. Dia tak boleh belakang sangat dan tak boleh depan sangat sampai 20 meter. Okey, maksudnya cikgu cakap tadi tu, kalau 100 meter kan, penerima dia akan ada kat belakang ni, sebab dia nak lari-lari anak, dia nak ambil momentum. Macam tu. Ini
zone B. Cikgu cakap tadi je lah. Dia kena berlaku pertukaran dalam zone B. Okey, so lompat tinggi kita sambung minggu depan. Cikgu harapkan boleh faham. Nanti dah habis semua topik kita cover, ataupun mungkin minggu depan ke cikgu akan bagi latihan mengenai larian. Okey, terima kasih.